Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada hari ini dalam episod kelima Moreh Ilmu. Saya Yusaini Yunus bersama sahabat saya Aku Azlan di Kalau TV dan Moreh Ilmu juga. Alhamdulillah hari ini kita dijumpa lagi pada hari yang sama anda secara live di page Kalau TV dalam tajuk Moreh Ilmu, di mana program Moreh Ilmu ini sebenarnya untuk kita berkongsikan pengetahuan dan tetamu-tetamu khas. betul. Dan kita dah jemput PU. Kita dah jemput juga Ustaz daripada Majlis Agama Islam, dan pada malam ini insya-Allah kita jemput lagi seorang tetamu yang berlatar belakangkan seorang guru. guru ataupun ustaz lah. Ustaz ya, Bukan ustaz. seorang penolong kanan di sebuah sekolah. Tapi sebelum kita ke arah itu, kita usai dulu lah. Oh ya, promote. Okey, sebelum tu kita minta kepada semua orang untuk terus share, like dan sebarkan di mana-mana platform, di WhatsApp dan sebagainya. Jadinya minta semua terus sebarkan dan seterusnya. Betul. Mas? Sebab apa Ustaz ni? Bila mereka sebarkan benda ni adalah untuk kita sebarkan kebaikan. Betul. Sebab tu saya selalu ulang hashtag kami hanya menyampaikan. Sebab itu adalah hashtag Kalam TV di dalam Moreh Ilmu. Sebab apa, bila kita sampaikan benda baik ni, insya-Allah kita akan dapat kebaikan, insya-Allah. Yang penting kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, Husaini. Okey, sebelum tu Akmal, kita juga nak promote produk daripada Kalam TV, iaitu produk baju Moreh Ilmu. Ya, cantik lah. Saya suka dengan tulisan dia. Betul. Masya Allah, dia macam tulisan yang ada macam jawi-jawi sikit kan. Jadi macam Dan dia, bila kita pakai baju ni, dia punya keselesaan tu sangat-sangat berkualiti, dan kita menawarkan harga RM50 setiap satu pasang baju, dan termasuk dengan pos satu. betul. Termasuk dengan postage. Tapi untuk Sabah dan Sarawak Ya. tambah lagi RM5. RM5. RM55. Ya, jadi insya-Allah okey je tu. Sebab apa, Sangat bila benda ni bila kita pakai nak pergi surau ke, nak pergi masjid ke, kita secara tidak langsung mempromosikan Moreh Ilmu ni. Nanti orang kata tanya, mana Moreh Ilmu ni? Jadi kita cakaplah kata mereka. Jadi tuan-tuan yang mengguna pakai baju ini, cakaplah Moreh Ilmu ni ada di Kalam TV. Jadi apa Kalam TV ni? Kalam TV ni adalah satu platform dakwah. Insya-Allah kita akan kembangkan lagi pelbagai rancangan, pelbagai ilmu, perkongsian ilmu agama di Kalam TV. Dan tapi sebelum tu Akmal, mana-mana yang nak memberikan sumbangan boleh terus DM ataupun letakkan nombor telefon anda di komen-komen yang ada. Dan kita tunjukkan kepada anda, akaun number kita ada. Anda boleh tengok email Kalam TV kita, dan juga anda boleh tinggalkan seperti yang Ustaz ni cakap tadi lah, anda tinggalkan nombor handphone ke ataupun komen je ke bawah, insya-Allah tim Kalam TV akan mendekati anda, akan reply komen anda untuk kita engage kepada mereka. Husaini. Baik Husaini. Kita juga nak highlightkan kepada mereka, terutamanya siapa? Kepada mereka yang bergelar usahawan. Sebenarnya kita nak membuka ruang juga kepada mereka yang nak mempromosikan produk-produk mereka di dalam Kalam TV. Jadi kami mengajak anda semua untuk komen dan sebagainya, untuk meletakkan barang-barang yang Ya. nak dipromosikan. ada bayaran tak sebenarnya? Tiada bayaran, tapi boleh berikan sumbangan secara ikhlas Ya. kepada tim Kalam TV untuk teruskan lagi program-program yang dapat membantu lagi ramai orang. Ya, takkanlah kita dah bagi laluan benda ni, benda yang sangat-sangat efektif lah di zaman yang mudah, di zaman hujung jari ni, di mana sebenarnya untuk membantu meningkatkan jualan anda. Jadi sekarang ni kami berada di Plaza Mara Seremban. Jadi kita pun menjemput kepada anda yang sedang menyaksikan live streaming Moreh Ilmu di Kalam TV untuk hadir di Plaza Mara Seremban. Kita sekali shopping kat sini. Sebab dekat Plaza Mara Seremban ni, Husaini, banyak kedai sebenarnya, macam-macam barang. Jadi kita pun nak ke arah memberi sokongan kepada usahawan-usahawan tempatan. Betul. Siapa lagi kalau nak sokong bukan kita. Ya, betul. Tetapi kita memerlukan penajaan daripada mereka, kepada mereka yang kepada anda yang nak memberi sumbangan kepada Kalam TV. Kita sangat-sangat mengalu-alukan untuk kita bergerak lebih jauh sebenarnya, sebab Kalam TV ni baru saja bermula dengan live streaming bersama anda. Baik Ustaz ni, tetamu kita malam ini
tetamu kita siapa? Jeng, kita nantikan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akmal Yus. Umar dan juga Ustaz ni Ustaz Hafizi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya. Jaya 2. Silakan duduk dulu Oh, Ustaz. terima kasih, terima kasih. Allahu Akbar. Hai, seronok jumpa anak muda ni. Ustaz, Ya. ini adalah program Moral Ilmu di mana sebenarnya memang kita menyediakan rancangan ini untuk mereka di luar sana yang bergelar orang muda, orang dia ni macam kita ni Ustaz ni. Sebab apa Ustaz? Yalah, zaman sekarang anak-anak muda dia mudah dan sangat Dia peka. lah. Sangat-sangat baik dalam menggunakan gadget-gadget sekarang Ustaz. Jadi kita manfaatkanlah platform yang sedia ada Cantik tu. dengan pengisian-pengisian yang menarik. Ustaz, Ya. macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit kepada penonton di luar sana berkenaan latar belakang Ustaz lah sebagai seorang pendidik yang dah berpengalaman 30 lebih tahun. sangat lama, sangat Allah berpengalaman. Wah. Silakan Ustaz. Ni nak cerita ni panjang kan. Pendek kan? Tapi kena pendek lah. Terima kasihlah Akmal dan Yus ni sudi jemput saya bersama. Kalau orang tak kenal saya lagi, seperti yang disebut tadi, nama saya ni Muhammad Hafizi bin Muhammad Ali. Kini saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Ya, di kawasan Seremban Jaya lah, ya. Sebagai guru penolong kanan pentadbiran. Memang saya ni profesionnya seorang guru lah. Okey. Saya mula berkhidmat ni pada tahun 1990 lagi. Tu yang dah Alamak, saya belum mencapai- lahir. Saya belum lahir lagi tu Ustaz. Saya pun yakin mereka yang sebelum nonton tu mungkin ada yang belum lahir. Jadi selama lebih kurang 30 tahun lah perkhidmatan ni, banyak tempat lah saya bertugas. Saya mula ditempatkan tu di Sibu, Sarawak. Masya-Allah. Dan sekarang Ustaz berada di Lepas tu ditempatkan semula di sekolah di SMK Mantin sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Allahu Akbar, panjang ni. Lepas tu terkini Panjang tu dia punya perjalanan. Baik. terkini di SMK Seremban Jaya 2 lah sebagai GPK pentadbiran tadi. Ya, itulah perjalanan seorang pendidik sebenarnya Ustaz ni yang kita wajib hargai guru. Ustaz, dalam Islam pun kita kena mengingati jasa-jasa guru ni sebenarnya Ustaz. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan Moral Ilmu di Kalam TV, kita minta anda like dan share dahulu untuk kita mengajak rakan-rakan anda di Facebook anda untuk lebih ramai menyaksikan secara langsung Moral Ilmu di Kalam TV dengan saya Akmal Azlan dan juga Ustaz ni bersama dengan Ustaz Hafizi pada malam ini. Baik, sebelum kita bergerak Ustaz, sebenarnya kita ada 3 segmen. Seperti biasa kita ada 3 segmen di mana setiap segmen tu kita akan sediakan 2 sketsa lah Ustaz. Okey. Sketsa 1, sketsa 2 di mana tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan Moral Ilmu ni, sketsa ni bertujuan untuk memberi satu senario kepada Ustaz Hafizi malam ni untuk menjawab persoalan berdasarkan sketsa tersebut. Ustaz dah bersedia nak tengok? Kalau sketsa memang nak tengok. Menarik Ustaz. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga penonton Ustaz ni, siapa sebenarnya yang menjadi pelakon tu? Mungkin Ustaz ni boleh terangkan lebih lanjut. Okey, pelakon-pelakon ni tak asing lagi dalam tim sebenarnya. Dia merupakan adalah tim kepada Kalam TV. Dan sangatlah bila kita tengok pelakon-pelakon ni, kita anggap biasa tapi sangat luar biasa. Itu adalah salah satu usaha dakwah. Walaupun kata orang kita tak, yalah usaha kita sikit je sebenarnya, tetapi kepada anda yang menyokong Kalam TV dalam rancangan Moral Ilmu buat jurung-jurung kalinya, itulah antara usaha yang paling besar sebenarnya. Untuk kita terus menyokong mana-mana platform dakwah yang sedang disebarluaskan di dalam media sosial. Baik, saya rasa better kita tengok sketsa dulu Ustaz. Boleh. Baik, kita saksikan sketsa pertama. Okey bang, mari beli bang. Tinggal sikit je bang. Tinggal lagi 2 air, saya bagi free akot satu bang. Mari. Jangan malu-malu bang. Sini. Mari bang. Barang terhad bang. Mari bang. Bang, sini bang. Abang nak apa? Tinggal apa ni bang? Nah, tinggal air 2 dengan saya bagi free akot Tak apa bang, bagi saya semua bang. Bagi semua cantik bang. Abang memang terbaik bang. Saya suka bang. Kau tengok ni. Bukan main laku lagi dia jual. Tu dah pasal. Aku rasa memang tak syak ni. Oh, dia ada main sesuatu lah. Confirm ni. Serius. Pakai bomoh dia orang ni. Betul?
Aku pun tak tahu. Aku jual tak pernah habis pun. Betul Mi. Orang lain banyak lagi. Betul. Dia orang habis awal gila kot. Syak lah. Biasa. Pun bomoh ni. Meniaga Main. tak ikhlas. Macam Oh. ni lah. Ah. Teruk orang Melayu kan. Biasa lah bomoh Melayu. tu. Biasa lah orang Melayu. Benda halus kuat Melayu ni. Laju habis dia orang. Hei, tengok. Tak apa dia kena racun lah. Pelanggan tu. Macam-macam karenah orang zaman sekarang ni. Jadi Ustaz, saya nak minta tolong. Berdasarkan daripada senario tadi kan, minta Ustaz untuk kongsikan apa hukumnya orang mendengki, menzalimi dan memfitnah orang lain. Apa kata Ustaz? Kita kembali semula dalam selepas kita tengok sketsa tadi kan. So macam agak Lucu juga kan dia punya kelakar tu. juga. Tapi itulah kita katakan senario yang sangat biasa lah dalam kalangan orang masyarakat Melayu lah. Ustaz, macam mana Ustaz? Macam biasanya benda tu kita nampak juga kan Ustaz. Benda tu yang betul lah tu sketsa tu di mana kita sentiasa menghukum orang ni tanpa tabayun Ustaz. Ya, ya. Tanpa bertanya Ustaz. Dia bila tengok situasi sketsa tu, dia perkara yang sebenarnya biasa berlaku dalam masyarakat kita. Pertama sekali, sifat yang ada pada orang yang melihat tentang kemajuan orang tu, rezeki orang tu, dia menyangka buruk. Su'zon nama dia. Jadi sebenarnya menyangka buruk tu datang daripada sifat hasad dengki. Inilah punca kenapa syaitan tu dilaknat oleh Allah. Sebenarnya unsur hasad dengki lah. Sebab situasi dia sama. Ketika Iblis mendengar perintah Allah bila jadikan Adam alaihi salam sebagai bakal khalifah di atas muka bumi, Allah perintah usjudu li Adam. Dalam Al-Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, usjudu li Adam. Fasajadu, seluruh makhluk malaikat ini dia sujud. Illa iblis, kecuali iblis, fastakbara, lalu dia dikufurkan oleh Allah. Maka bermula kekufuran dia tu, hasad dengki tu. Sebab apa? Dia menyangka buruk kepada Adam alaihissalam. Kejadian dia daripada tanah, dia daripada api, lebih mulia lagi. Kenapa dia kena sujud dengan Adam? Situasi sketsa tu sama juga dari segi hasadnya. Sebabnya bila dia pandang saja hamba Allah tu, perniagaan dia maju, orang beli, dia punya jualan tu kira licin lah, untung dia dapat. Maka dia terus menyangka buruk. Sebab apa? Dia dengki dengan keuntungan yang orang tu dapat, dia tak ada apa dia dapat. Jadi dengki dia tu, dia terus menyangka ini mesti bomoh. Allah. Bomoh. Bahaya kat saya. Bila dia menyangka bomoh itu pun dah ada unsur syirik. Dia menyangka perkara lain, seolah-olah rezeki hamba Allah tu yang sepatutnya menjadi saudara dia, seorang Muslim mukmin jadi saudara dia, tapi dia menyangka buruk macam tu. Serupa macam iblis tadi. Itulah beratnya apabila menyangka buruk. Akhirnya bila menyangka buruk tu mendatangkan perkara yang entah ada entah tidak. Betul ke dia pakai bomoh? Bila orang Melayu berniaga, inilah dia penyakit dia. Menyangka ada pakai bomoh. Senang je Ustaz dia nak menghukum orang ya. Seolah-olah tak ada kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Itu boleh jadi syirik tu. Dosa besar. Masya-Allah akbar. Malah syirik tu tidak diampunkan. Nah, padahal dengan hati pun kita boleh juga macam even though kita guna hati yang kita rasa macam lemah-lemahnya kan. Tapi boleh membawa kepada syirik yang besar ya. Ya, boleh. Syirik khafi tu maknanya tersembunyi tu, sebab dalam hati dia mendatangkan perkara lain yang tersembunyi. Tetapi di sisi Allah, dia langsung tak ada keyakinan, dia bersandarkan kepada Allah. Saya ni itu mukadimah yang dibicarakan oleh Ustaz, yang disebarkan oleh Ustaz pada malam inilah berdasarkan sketsa tu tadi. Walaupun ada lucunya di situ, tetapi itu adalah realitinya Ustaz. Baik, sebelum itu saya rasa better kita odai dulu. Tetapi Ustaz ni, kita lupa nak cakap dengan penonton, kepada anda yang sedang menyaksikan Moral Ilmu ni, berdasarkan sketsa tu tadi kita menyaksikan kepada anda pada malam ni sembang-sembang santai kita berkenaan tajuk penyakit hati, qalbi. Betul tak Ustaz?
Qalbi. Bahasa Arabnya qalbi. Menjadi hati. Dan benda ni banyak yang saya nak tanya kepada Ustaz. Saya pasti Ustaz ni pun sama. Banyak benda yang nak bertanya kepada Ustaz sebab benda ni sering berlaku dalam kalangan masyarakat, bahkan kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga kita, orang kita sayang ni. Tetapi Ustaz ni, saya rasa Kita order. biar kita ordai kepada anda yang berada di rumah pun, silalah ambil air dulu. Sambil-sambil makan kuih-kuih Ustaz. Boleh, boleh. Lepas tarawih Ustaz, kita manis-manis sikitlah dulu. Manis segar insya-Allah. Ustaz ni silakan panggil. Kak, Dah sampai. Okay, baik. Saya nak TO suam. Ustaz nak minum apa Ustaz? Saya ni special sikit, kopi O tak ada gula. Kopi O tak ada gula sebab Kopi dah O, lepas tu tak ada gula. tak ada gula. Kata orang Ustaz tak ada gula ni sebab kita dah manis. Acha. Allah. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan lagi live streaming kita Husaini, jangan lupa like dan share, komen. InsyaAllah kita akan pick up mana-mana soalan yang berkaitan ataupun tidak berkaitan, boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz, insya-Allah. Tak ada masalah. Ya, dan kita mengalukan kepada anda untuk terus memberi sokongan kepada segmen kita Muara Ilmu di Kalam TV Husaini. di Kalam TV. So mana-mana yang nak bagi sumbangan ataupun boleh tinggalkan nama anda ataupun boleh terus DM kepada Kalam TV di pelbagai platform Instagram dan juga di Facebook. Baik, Ustaz, saya rasa kita dah boleh bergerak untuk bukan bergerak, kita nak rehat dahulu sebab kita nak bagi ruang dulu kepada Ustaz. Ustaz, kita rehat dulu, saya pun nak rehat juga sementara kita menunggu air yang sedang disiapkanlah. Lagi sebentar lagi mungkin waitress tu akan hantar air, dan kepada anda di rumah juga kita berehat dulu, minum air dulu, makan kuih dulu, hidangan yang ada di depan anda. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini di Muara Ilmu Kalam TV. So Baitul Mal terdiri daripada dua kosakata Arab, iaitu bait, rumah, dan mal, harta. So Baitul Mal ni kalau ikut istilah contemporary adalah satu tempat perbendaharaan negara ataupun Kementerian Kewangan. So sejarah Baitul Mal bermulanya pada zaman Rasulullah tetapi secara tidak formal. So selepas daripada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika itu Baitul Mal ni diwujudkan di bawah satu diwan. Diwan ni maksudnya pusat. Maka Baitul Mal secara officialnya, secara rasminya bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. So dalam konsep negara Malaysia, Baitul Mal berada di setiap negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, khususnya di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang mana diperuntukkan di bawah peruntukan undang-undang, enactment dan juga akta. So Baitul Mal ni dia berperanan untuk mengumpul harta-harta orang Islam, sama ada zakat, wakaf ataupun emas, perak dan segala harta, maka dikumpulkan, dilaburkan dan juga digunakan untuk kebajikan. Kebajikan ni saya pecahkan kepada beberapa, iaitu yang pertama pendidikan, kepada sosial, kepada infrastruktur dan juga kepada kesihatan. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan Baitul Mal, dia ada tempat untuk orang bayar zakat dan tempat untuk orang memberi wakaf dan juga sumber am, dan Baitul Mal juga kita nampak adalah sebagai satu tempat untuk kita mengagihkan segala harta orang Islam yang telah dikumpulkan kepada yang memerlukan. Saya bagi contoh. Untuk golongan dalam kategori sosial ataupun kebajikan, yang ini kita letakkan kepada 8 asnaf yang menerima zakat khususnya. Antaranya zakat kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil, kepada gharimin dan sebagainya. Seterusnya kepada pendidikan yang mana diberikan sumbangan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Seterusnya kepada kesihatan yang mana kita wujudkan bantuan-bantuan kesihatan yang mana dipohon oleh orang Islam, dan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh nampak seperti terbinanya masjid, terbinanya surau, terbinanya madrasah. Semuanya adalah hasil daripada sumbangan ataupun peruntukan daripada Baitul
Baitumal. Dan bagi kita, saya nak tekankan kepada masyarakat di Malaysia khususnya, kita selalu nampak orang susah, selalu nampak orang yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang yang susah dan memerlukan dia malu untuk datang untuk memohon bantuan. Maka peranan kita yang ada pada hari ini, kita sama-sama kalau kita nampak mereka yang susah, mereka yang daif dan nampak memerlukan, kita bersama-sama melaporkan kepada pihak Baitumal. Sebab apa? Sebab pihak Baitumal tak pernah menghalang setiap orang untuk memohon. Memohon ni dia ada dua. Sama ada permohonan tu diterima ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya kalau cukup syarat, cukup ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Baitumal, pasti akan diberi bantuan. Dan sebab tu kita gunakan kuasa viral bukan untuk kita mengeji Baitumal, tetapi untuk kita membantu orang-orang yang kita nampak sendiri dengan mata kepala kita, mereka memerlukan bantuan. Air pun kita dah sampai. Alhamdulillah. Oh, kelah besar Okay, kopi Ustaz punya. Bergula senyuman saya. Terima Dia kasih, fikir terima belas kasih. pula. Sudahnya mani juga kopi ni nanti. Lama Ustaz pun bagi lagi Ustaz. Allahuakbar. Okey, bertemu lagi kita semula dalam rancangan More Ilmu di Ya, mana betul. berkongsikan tentang tajuk hati. Hati ataupun penyakit hati. Penyakit hati. Dan Ustaz, macam mana Ustaz sepanjang bersama dengan kami okey tak? Boleh, Ustaz, Okey je dengan orang muda ni. Kita kena okey je. Betul. Kita kena okey je. Okay. Sebelum itu kita ingin mengingatkan kepada anda yang berminat untuk membuat promosi produk melalui platform Kalam TV. Kita mengalu-alukan kepada anda untuk tinggalkan ruangan komen di bawah. Betul. Komen je di bawah, insya-Allah kita akan mendekati anda untuk kita bantu mana yang boleh tanpa ada kenakan apa-apa charge, tetapi kita mintalah juga semangat ikhlas daripada mereka Ustaz ni sebab bila mana kita pun memerlukan sedikit sumbangan untuk kita teruskan lagi program-program yang dapat kita menyampaikan dakwah, juga menyampaikan pelbagai informasi, dan kita juga nak bantu ramai lagi orang yang lebih memerlukan. dan selain daripada itu Ustaz ni, kita nak minta kepada mereka yang nak memberi poster NGO yang memerlukan apa-apa sumbangan, anda boleh juga komen ataupun PM tepi di page Kalam TV. Kita akan paparkan poster anda semasa live streaming macam ni sekarang lah. Kita akan paparkan dan kita akan bantukan promo program-program anda, di mana kita nak bantu sesama antara satu sama lain Ustaz. Kan Ustaz, kita ni di medan dakwah. Niat Lagi-lagi kita. bulan puasa kan. Ya, betul. Baik. Dan juga kepada mereka yang nak bertanyakan soalan kepada Ustaz Hafizi, saya pasti kepada mereka yang sedang menyaksikan Ustaz, mungkin dah beribu pelajar-pelajar Ustaz ni daripada Sarawak sehingga datang ke Semenanjung ni Ustaz ni, di mana saya pasti Betul. anak-anak murid Ustaz di sekolah SMK Seremban Jaya 2 dan juga kepada rakan-rakan Ustaz ni sedang menyaksikan More Ilmu ni. Ini yang kita nak. Dan kita minta juga anda untuk like, share, follow Dan page Kalam komen, TV ni. jangan lupa. Dan komen. Ustaz. Baik Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz ni untuk bertanya dua soalan. Okey, untuk penyakit hati ni Ustaz, soalan yang kita katakan yang basic lah kiranya Ustaz. Apakah jenis penyakit hati yang boleh membakar segala amalan? Kita dah pernah buat Menarik. baik, banyak benda kita dah buat baik, kita dah sedekah apa semua, tetapi disebabkan ada sedikit penyakit hati boleh merosakkan amalan tersebut Ustaz. Boleh Ustaz terangkan? Bila menyebut tentang amalan dululah yang nak dikaitkan dengan hati ni. Amalan ni bila kita buat sesuatu ni, dia mesti dengan niat. Sesuailah dengan apa yang Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Jadi bila satu-satu perbuatan kita nak buat itu dengan niat, apa tujuan dan matlamat? Apa lintasan hati kita terhadap perbuatan kita? Ya.
Sebab apabila segala amalan kita lakukan ini dengan perintah Allah. Sebab apa? Perintah itu ta'abbudi, kita mengabdikan diri kepada Allah. Maka apabila dia melakukan sesuatu perbuatan itu, sama ada amalan ibadah ke, amalan pekerjaan ke, bila dibuat itu niat dia lain daripada Allah, tak ada keikhlasan, bukan kerana Allah, maka rosak segala amalan. Sebab dia buat bukan kerana Allah, dia buat tujuan nak dapatkan pujian. Saya teringat kepada satu kisah yang Nabi ceritakan apabila golongan manusia ni yang dibangkitkan dan golongan yang pertama dipanggil oleh Allah. Golongan yang pertama ni dipanggil oleh Allah yang berjihad fi sabilillah. Maka bila sebut jihad fi sabilillah, ini mulia orang ni. Dia berjuang di jalan Allah dengan kudrat dia, dengan kekuatan dia. Maka Allah tanya kepada dia semasa di hadapan mahkamah Allah tu, di hadapan mahkamah Allah tu, sudahkah kau menunaikan kewajipan kau berjihad? Maka hamba Allah ni akan menjawab, sudah. Sudah, Kemal, dia jawab, sudah. Tiba-tiba dengan jawapan dia yang sudah tu, Allah tempelak dia. Kau pembohong. Walaupun dia kata sudah melaksanakan jihad, mati lagi di jalan fi sabilillah, tetapi kau berjihad bukan kerana aku, tetapi kau berjihad kerana nak dapat pujian daripada orang lain. Kaulah panglima, kaulah hebat. Kaulah terror, orang muda punya kata. Kan? Itu golongan pertama. Lalu Allah perintahkan para malaikat ini supaya menyeret, kau seret hamba-Ku ini, seretnya terlentang. Terlentang, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Campak. Dah lah seret. Lepas tu campak, bayangkan kalau kita diseret di tar jalan raya tu, yang keras itu, badan kita bergesil. Dicampak. Golongan yang kedua dipanggil golongan para ilmuwan, para alim, ulama. Bila Allah tanya, sudahkah kau tunaikan kewajipan? Sudah, aku sudah belajar ilmu. Aku sudah menyampaikan ilmu. Lalu Allah tempelak dia lagi, kau pembohong. Engkau belajar ilmu dan kau menyampaikan ilmu bukan kerana aku, tetapi kerana nakkan pujian, mengatakan kaulah yang paling pandai, engkaulah yang paling bijak dalam dunia ni. Lalu Allah perintahkan malaikat, seret hamba-Ku ini. Terlentang pula. Tadi terlentang, ini tertangkup pula. Bayangkan muka kita tertangkup dekat, kalau dalam tar yang keras tu, yang panas tu, diseret macam mana lalu hidung kita, lalu dicampak dalam api neraka. Hidung rasa. Golongan ketiga, hartawan, jutawan, dermawan. Soalan yang sama, sudahkah kau tunaikan kewajipan? Sudah, aku sudah memberikan sedekah, aku sudah berzakat. Tetapi Allah tempelak, kau pembohong. Sebab engkau beri itu bukan kerana aku, tetapi supaya dipuji. Kerana apa? Supaya orang akan kata kepada kamu, kaulah pemurah, engkaulah yang rajin beri pertolongan. Lalu seret hamba-Ku ini, tertangkup, terlentang, tertangkup, terlentang dan campakkan dalam api neraka. Macam tu kisahnya. Jika dia beramal tidak kerana Allah, rosak amalan, rosak hati. Maksudnya muflis lah Ustaz. Muflis. Allahu Akbar. Rugi Ya bona. Allah. Rugi bona. Rugi bona. Rogi bona. Ya Allahu Akbar. Saya mendengar kisah tu, takutnya macam manalah keadaan tu diseret dan dihumar balik dengan api neraka. Allah tempelak kita pula Ustaz. Malu kita Ustaz. Allahu Akbar. Dan Ustaz ni, mungkin Ustaz ni ada soalan lagi ke macam mana? Okay, tapi sebelum tu Ustaz, kita minum dulu ke ataupun kita Ustaz minum dulu lah. sambil-sambil kita berkongsi ni Betul. kan, kita rasakan sikit dekat. Tapi Ustaz, untuk soalan yang kedua, tapi Ustaz minum dah. Boleh. Saya minum dulu. Saya utarakan soalan, Ustaz minum. Okey. Apakah kan macam hukum menjauhkan diri daripada kawan yang nak mengelakkan kita daripada sakit hati? Contohlah Ustaz, kita ada kawan, tapi kawan ni kan kadang-kadang membuat kita rasa macam sakit hatinya, macam tapi kita tahu dia tu kawan kita, tapi bila dia buat benda tu macam sakit hati kita. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang saya rasa mereka yang sedang menyaksikan live streaming ni pun berfikir benda yang sama. Kita di tempat kerja kan, dengan adik-beradik,
terutama di tempat kerja ataupun di tempat sekolah tempat kita belajar lah. Kadang-kadang kawan ni bergurau Ustaz tanpa memikirkan perasaan kita tau. Kita pun rasa sakit hati Ustaz ni. Ustaz dia dah bergurau-gurau tapi dia tak fikir apa benda tu mengaibkan ke, benda tu sensitif ke tak ke. Jadi situasi begitu Ustaz sering berlaku. Macam mana tu Ustaz? Menarik betul tu. Kita nak pilih macam mana agaknya. Situasi dia apabila kita berkawan rapat dengan dia, tetapi dia menyakitkan hati kita, ataupun kita nampak ada orang lain menyakitkan hati. Tak kiralah sama ada individu ke kumpulan. Kita pula tak berapa suka dengan keadaan itu. Kita rasa tak sesuai. Sama ada kita nak meninggalkan kawan kita ke, biarkan, ataupun kita buat sesuatu. Ini dia bergantung kepada keadaan. Keadaan kita tu bagaimana? Kuatkah kita? Kita ada kekuatan tak? Sebab apabila menyebut dari sudut dakwah, macam Akmal dengan Yus, Medan pada hari ini tu terjun dalam bidang dakwah juga, InsyaAllah. kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu ke jalan Allah itu dengan hikmah bijaksana. Akmal dengan Yus dengan cara macam ni, melalui Kalam TV secara santai, katakan. Betul, Ustaz. Itu pun satu medan dakwah. Jadi bila tengok kawan ni jenis suka menyakitkan hati orang dan kita pula rasa tak suka, rasa tak sesuai dengan keadaan itu, adakah kita nak tinggalkan dia ataupun adakah kita sanggup untuk mengubah perangai dia? Okay. Sebab apabila kembali kepada pengutusan Nabi sebagai seorang rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut tentang pengutusannya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bila akhlak yang mulia ni, Nabi sentiasa menunjukkan teladan kepada orang lain. Nabi sentiasa menegur para sahabat baginda jika ada kesilapan. Pendekatan Nabi ialah Nabi berdepan dengan suasana itu. Jadi ini perkara yang menjadi sunnah kepada kita. Sebagai seorang hamba Allah, kita kena terjun dalam dunia dakwah ini. Kita kena tegur kawan kita, kita kena berikan nasihat kepada dia atas dasar bahawa Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkara, sesiapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Tangan ni ialah kemampuan dia. Kemampuan dia secara fizikalnya untuk dia mencegah sesuatu. Kemampuan jika dia ada kuasa, kalau dia ketua, apa saja kemampuan dia dalam bentuk kuasa yang dia ada untuk menegur kawan yang suka menyakitkan hati ini. Kalau dia tak mampu, fa'ilam yastati', tak mampu, tak berdaya, tak ada kekuatan, kuasa pun tak ada, fabilisanihi, dia guna lidah dia. Tujuannya untuk bagi nasihat. Yang ini barangkali dia ada kemampuan, dia bagi nasihat. Dia bagi nasihat. Fa'ilam yastati', tak juga mampu, fabiqalbihi, dengan hati, supaya boleh dia, maknanya hanya mampu membenci perbuatan dia. Wa dzalika adhafu minal iman, itulah selemah-lemah iman. Kalau dia benci dengan hati, akhirnya dia mengambil pendekatan tinggalkan kawan dia itu supaya dia tidak terjebak dengan perkara itu. Maka dia boleh pilih kalau dia itu peringkat terakhir dalam keadaan iman dia lemah. Tapi sebagai menyahut apa yang telah dipedomankan oleh Nabi, yang mana Allah telah memerintahkan kepada baginda, ud'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika maknanya serulah kepada jalan Allah ini, maka kita kena serulah kepada kawan itu beri nasihat. Kalau tak mampu tadi, akhirnya itulah jalan terakhir, kita boleh tinggalkan. Tetapi awal-awal kita terus nak tinggalkan saja, itu akan merugikan dunia dakwah kita. Masya-Allah. Nabi SAW ni sangat-sangat indah, di mana Allah pun mengutuskan kepada baginda ni untuk dia macam sistematik, Ustaz. Sebenarnya saya ada tu tadi, tak boleh guna kuasa ni, gunalah lidah. Menasihat. Kalau tak boleh pula Ustaz ni, berdoalah dan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita nak tunjuk lagi sketsa yang kedua kepada Ustaz. Ada lagi Ustaz. Saya pastikan Linda tak tahulah apa yang diorang nak tunjukkan, tetapi kepada anda dan juga kepada Ustaz Hafizi, kita saksikan dulu sketsa yang kedua.
Duit. Tak. Nak balik. Assalamualaikum, bang. Bang, saya nak balik kampung lah, bang. Nak minta tolong sikit boleh, bang? Saya nak minta sikit, bang. Saya nak buat duit tambang balik, bang. Kenapa? Saya nak minta tolong, bang. Saya nak balik rumah. Tapi saya tak ada duit tambang, bang. Tak ada duit? Saya tak ada duit, bang. Duit makan pun tak ada ni, bang. Lain kali, dek, dengar cakap abang ni. Lain kali belajar elok-elok. Itulah, tak nak belajar elok-elok, kerja tak elok. Memang tak ada duit. Lepas tu minta sana, minta sini. Tak malu ke? Ha? Saya minta maaf, bang. Kalau saya menyusahkan abang, saya minta maaf, bang. Saya nak minta tolong, bang. Kalau abang tak nak tolong, tak apa, bang. Kita belajar, kan? Kita belajar untuk cari duit. Boleh faham tak? Okay, bang. Minta maaf, bang, kalau saya ganggu, bang. Tak apa. Jalan. Okey, Ustaz. Jadi, kita dah tengok senario tadi, kan? Saya ni sangat zalim, kan? Saya sangat sombong, belagak. Jadi, saya nak tahulah apa pendapat Ustaz tentang kelakuan yang saya telah lakukan kepada orang tadi. Jadi, apa hukumnya, kan? Jadi, apa pendapat Ustaz? اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Mak letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibu nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dek. Saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni dah menua, ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat besarkan saya. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayah
kita kembali semula. Selepas kita berehat sebentar tadi, kita dah kembali semula dalam Moreh Ilmu Kalam TV. Betul saya ni. Ustaz, macam mana Ustaz? Steady lagi Ustaz eh? Steady, Boleh lagi bersama dengan Alhamdulillah. kita di Moreh Ilmu Ustaz eh? Ah, Okey, alhamdulillah. Dah berpeluh, okey. Dah berpeluh, dah maksudnya dah panas badan sangat dah tu. Baik Ustaz, mungkin kita minta Ustaz menjawab dahulu sketsa tu tadi. Tetapi Ustaz boleh Ustaz? Boleh, boleh. Boleh. Okey, silakan Ustaz. Sketsa ni barangkali biasa berlaku lah kan. Bila seseorang datang minta tolong, kita ni pilihan kita nak tolong atau tidak. Pilihan kita nak tolong atau tidak. Kalau kita ni nak tolong, maka kita permudahkan urusan saudara kita tu. Sebab dia datang minta tolong, kita jangan fikir sama ada dia niat menipu ke, dia niat tak betul ke apa semua tu, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita sebagai manusia dengan manusia ni tadi, kita berbuat kebaikan. Kalau kita nak tolong, kebetulan kita ada duit, kita ada kemampuan nak tolong, kita tolong. Kalau kita tak nak tolong sekalipun, kita berterus terang, dengan ikhlas berterus terang, kita tak dapat nak tolong dia, maka janganlah pula kita sakitkan hati dia. Kan? Kita tak kenal dia, kita tak tahu siapa dia, tapi kita bagi tahu terus. Kalau kita ini mesti tak nak belajar. Barangkali dia mungkin pelajarannya tinggi, barangkali dia lulusan universiti, siapa tahu. Betul. Kan? Cuma dia dapat musibah susah pada ketika itu. Ya. Jadi sebab itu maknanya, kalau kita ini menyangka dengan baik dan kita nak berbuat baik, sebab Allah uji kita, Allah berikan satu ujian, nak tengok kita bagaimana. Kalau kita ada kemampuan tadi, kita tolong, maknanya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Itu kita dapat kelebihan. Kita boleh bersedekah, dan sedekah itu pula menjadi satu kebaikan kepada kita ini. Di antaranya sedekah ini menambahkan rezeki, sedekah ini memanjangkan umur kita, usia kita. Malah kita akan lebih mendapat ukhuwah dalam kalangan keluarga kita disebabkan sedekah. Betul. Jadi maknanya jangan terlalu mudah kita menyangka buruk dengan orang dan menyakitkan hati dia. Sepatutnya kita tolong dia. Kalau tak mampu, berterus terang tak dapat nak tolong, dengan cara yang baik. Sebab itu Ustaz, pepatah Jawa mengatakan Husaini, don't judge a book by its cover. Ya, jangan kita mudah menghukum orang. Kita tidak pernah tahu latar belakang orang, tetapi sentiasalah untuk latih diri kita bersangka baik. Ustaz, berkenaan dengan penyakit hati ini, kepada mereka yang ada masalah sikit, kita tengok kawan-kawan kita yang ada masalah ke, adik-beradik yang ada masalah ke, share benda ni supaya mana kita tahu Ustaz, Allah lembutkan hati dia untuk berubah. Kita tidak tahu. Ya. Petunjuk Allah tu datang daripada mana-mana. Ustaz, Ya. dah bercakap berkenaan institusi keluarga ni, betul ke Ustaz ada yang bercakap, aku dah pergi haji. Tapi dia balik haji tu Ustaz, dia dok mengumpat lagi, dia dok menjaja satu kampung lagi, dia dok membuat cerita mereka yang bukan-bukan, mengaibkan orang. Yalah. Jadi betul ke haji tu Ustaz? Adakah di hati tu dah betul-betul bersih daripada penyakit hati? Dia bila mengerjakan ibadah haji ni, dia ada syarat dia, ada rukun dia. Kalau dia menepati sempurna semua tu, alhamdulillah, dia dapatlah haji mabrur. Maknanya haji yang terbaik, yang diterima oleh Allah, yang diredai. Tapi kalau balik itu dia tak ada perubahan, dia sama juga, perangainya sama, takbiatnya sama, iaitu yang buruk, dia tak dapat haji mabrur tu. Itu haji Malboro namanya tu. Haji Malboro. Jadi dia tidak semestinya bahawa bila pergi haji saja satu jaminan kepada dia. Satu lesen. Satu lesen kepada dia bahawa dia pasti jadi baik, katakan. Tapi itulah sepatutnya. Dan banyak juga contoh-contoh kita lihat di luar sana, bila kembali daripada tanah suci kota Mekah, berubah. Alhamdulillah, itu jelas mabrur lah tu. Moga-moga penghayatan dia berpanjangan dan nilai baik itu sentiasa tersemai pada diri dia, dia terus dan menambah amal ibadah. Tapi bagi yang tak berjaya tu, maknanya kita mohonkan supaya dia mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Sebelum tu saya kita ada satu lagi soalan. Kita nak relakan bulan Ramadan ni. Yalah.
Bulan Ramadan Ustaz, ni sebenarnya kita gelarkan sebagai sebuah madrasah. Ataupun intensif lah untuk menguatkan iman dan ketakwaan kita Ustaz. Tetapi Ustaz, walaupun kita berpuasa ni, Berpuasa. PL ataupun perbuatan tu yang nak menjaga lidah ni masih lagi Ustaz. Susah nak kawal tu Ustaz. Dah tahu kita puasa, duduk lagi. Graduate member kan. Duduk mengumpat lagi, bercakap buruk tentang orang Ustaz. Bagaimana tu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan tips untuk kita kawal, latih diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kepada penyakit hati. Ibadah puasa ni sangat cantik lah sebenarnya untuk mengubat hati kita. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ya, difardukan, diwajibkan berpuasa ke atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Di hujung tu menarik, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, semoga kamu bertakwa. Kita hendakkan ketakwaan itu. Tetapi Allah menyatakan tu la'allakum. La'ala ni maknanya dia bukan satu jaminan kamu pasti bertakwa, tetapi mudah-mudahan, moga-moga kamu bertakwa. Maknanya ketakwaan itu presentation dia daripada kita. Okey, presentation daripada kita. Persembahan tu daripada kita. Sebab itu apabila kita masih lagi ada penyakit hati di bulan Ramadan, maka puasa kita itu akhirnya akan menjadi perkara yang sia-sia. Sia-sia. Sia-sia Sebab itulah bila kita berpuasa ni, yang pertama sekali kita mesti ada keikhlasan. Sebab ikhlas ni senjata untuk kita mendapat apa sahaja janji Allah. Sebab Allah kata puasa ni untuk aku. Puasa ni siapa yang boleh jamin bahawa orang itu benar-benar berpuasa? Siapa boleh jamin? Dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup tingkap rapat-rapat, dia tarik lansir lagi supaya orang tak nampak. Rumah dia ada 3 ketul Kentucky Fried Chicken. Dia bedal. 3 ketul dia bedal. Licin, lepas tu, licin. Lepas tu dia buka tingkap, buka pintu, dia pun keluar kawasan halaman rumah. Dia berjalan tu lemah longlai macam nak tumbang. Berlakon lah Ustaz. Berlakon. Jiran sebelah tu tegur, "Mat, kenapa kau berjalan macam tu, Mat?" Puasa. Saya poso, cik, katanya. Oi, memang lotih bona kau poso Padahal dah 3 ketul ayam. Jadi siapa yang boleh jamin? Hanya Allah saja yang tahu. Maka sebab itu kita ubati penyakit-penyakit hati kita ini di bulan Ramadan, bukan saja berpuasa. Sebab itu bulan berpuasa ada banyak sembahyang, solat-solat sunat dengan tarawihnya, dengan witirnya dan solat-solat sunat yang lain. Lepas tu tadarus Al-Quran, ayat-ayat Allah. Semoga hati kita terdidik dan mensucikan hati kita, akhirnya terhindar daripada penyakit hati. Kita kena ingat lidah kita pula daripada penyakit hati itu, yang lidah berkata buruk. Nabi kata 2 sebab ramai manusia masuk neraka. Lidah dan kemaluan. Kerana lidah dan kemaluan ramai masuk neraka. Kalau nak cerita mungkin lebih next episode panjang lebar lah. lagi. Tapi okey, Ustaz, kita nak bacakan soalan daripada audiens. Mungkin Ustaz ini dulu melihat kepada soalan-soalan yang anda telah komenkan di ruangan di bawah. Tetapi jangan lupa like dan share dahulu. Kita bagi duluan sebentar kepada Ustaz ni lah untuk membaca. Ada tak Ustaz ni? Ada. Alhamdulillah. So, kiranya ni daripada saudara Saya pun nak tengok juga. Ustaz, apakah kategori hasad yang dibenarkan? Wow, menarik Ada soalan. tak perkara-perkara yang dengan kita dengki tu, hasad dengki tu, Allah benarkan dalam Islam? Dia mungkin satu lagi tambahan tu, mengumpat Ustaz. Ada tak? Macam tu lah benda tu. Kalau ikutkan mengumpat tu penyakit hati juga. Dan di mana kita faham mengumpat ni berdosa Ustaz Tapi mungkin ada satu perkara yang kita nak bercakap berkenaan kebenaran. Bagaimana pula tu Ustaz? Apabila menyebut tentang hasad, dengki, mengumpat tadi, hukum asal sebenarnya haram. Hukum asal haram. Maknanya berdosa kalau buat. Sebab hasad dengki ni memang daripada asalnya iblis sendiri yang begitu hasad dan dengki dengan Nabi Adam AS. Maknanya kalau kita semaikan dalam hati kita tu, memang ikut iblis lah sudah. Sebab itu hukum asal adalah haram. Namun soalan yang menarik tadi,
ada tak dibenarkan hasad dengki ataupun mengumpat ini? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin dia ada sebut perkara ini. Ada tempat-tempat yang dibenarkan. Paling mudah kalau kita ada perasaan hasad ini, dia melihat kebahagiaan, kejayaan seseorang itu. Dia tengok orang tu berjaya, bahagia dan sebagainya. Hati dia teringinkan kejayaan yang sama. Dia hendak kejayaan itu juga dapat pada dia. Ada pada dia. Kalau setakat itu sahaja, maka hasadnya itu boleh diterima. Harus. Sebab apa? Dia hendakkan benda yang baik itu ada pada diri dia. Tak datang pula dalam hasad dia tu, apa yang orang tu dapat, orang tu berjaya dan bahagia, supaya dihapuskan. Dia tak ada niat begitu. Maka yang itu dibenarkan. Hasad begitu. Dan dia datangkan apa? Dia usaha pula supaya dia berjaya macam mana orang tu. Dan dia tak usik pun orang tu. Maka hasad yang itu dibenarkan. Hasad yang itu diharuskan. Tetapi kalau datang saja hasad dia supaya hilang segala kebahagiaan, kejayaan orang itu, dan segala keburukan pula dia dapat, dia pula usaha supaya orang tu gagal, maka yang itu confirm daripada hukum asal haram tadi. Begitu juga mengumpat. Ada tempat-tempat yang dibenarkan, di antaranya tadi untuk beri pengajaran pada orang lain. Dia terpaksa menceritakan hal orang tu dengan tujuan supaya mengingatkan kepada dia, kepada orang lain, bahawa dia ni si Polan bin si Polan ni bahaya. Dia si Polan bin si Polan ini sangat jahat, katakan. Dengan tujuan nak mengingatkan kepada orang ramai, kalau berjumpa dengan orang sekian-sekian, dia minta berhati-hati. Jadi tujuan tadi nak mengingatkan kepada orang lain tentang keselamatan. Itu dibenarkan. Ataupun pendidikan. Guru nak mengajar kepada anak murid dia, dia buat satu contoh. Tapi terpaksa cerita pasal orang. Macam mengumpat. Tapi jika dia untuk mendidik tadi, sebagai satu contoh untuk mendidik, maka dibenarkan. Panjang cerita dia ada 6 tempat tu. Kena buka kitab Ihya Ulumuddin, kita akan jumpa. Kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Husaini, ada tak lagi? Saya bagi laluan kepada Husaini, Bro Husaini kita. Ustaz minum dulu Ustaz, sementara kita tengah scroll komen-komen di bawah ni. Masya Allah. Ini yang kita nak lah, terus like dan share. Okey, seterusnya Ustaz, ada soalan daripada saudara Muaz juga, iaitu Ustaz, bolehkah kita membenci orang lain atas dosa yang dilakukan? Benci pada orang lain atas dosa dilakukan, maknanya dia benci orang tu sebab orang tu buat dosa. Baik, bila seseorang melakukan dosa, memang betul kena datang perasaan benci. Tapi benci pada apa? Benci kepada dosa dia. Bukan benci kepada orang tu. Bukan benci wajahnya. Aku benci betul lah muka orang tu, kata. Muka, wajah dia tu, itulah Allah jadikan. Pattern dia itulah Allah jadikan. Maka kita tak boleh nak ubah dah. Kan? Sempurna wajah dia sebenarnya. Tetapi yang kita benci perbuatan dia. Itu yang dikatakan kebencian kita itu kepada perbuatan dosa, sebab kita tak nak terpalit dengan dosa ini. Kita tak nak setuju langsung, dan kita tak nak hati kita cenderung dengan dosa yang dia buat, maka kita benci perbuatan dia. Tapi jangan benci orang dia, sebab orang dia tetap juga kita dekati, supaya bila kita tak benci orangnya, kita dapat dekati dia dan dapat kita memberikan nasihat kepada dia, menyampaikan seruan dakwah kita supaya mengubah perbuatan yang buruk itu ditinggalkan dan mengubah kepada perbuatan yang baik. Boleh benci perbuatan, jangan benci orang. Boleh benci perbuatan tapi bukan orangnya. Maksudnya Ustaz, kita nak supaya kita mudahlah untuk mendekati orang tersebut jugalah. Daripada masa yang sama kita mendoakan dia untuk berubahlah Ustaz. Okey Ustaz, ada soalan seterusnya. Okey, baik. Daripada Maghfirah Mahat. Ustaz, saya ni susah untuk memaafkan orang lain. Adakah itu tergolong dalam penyakit hati? Lagi-lagi dekat nak raya ni Ustaz. Sepatutnya kita bulan Ramadan ni, bulan dekat nak raya lagi ni, masuk bulan Syawal dah ni, insya-Allah. Sepatutnya bermaafatlah. Tapi adakah kategori ini Ustaz? Mungkin ada perkara yang menyinggung perasaan dia lah. Dia tak boleh nak lupa Ustaz. Tak boleh nak move on lah. Adakah tu antara
kategori penyakit hati? Kalau nak disebut itu sebagai kategori penyakit hati, pada saya ya. Sebab apabila dia susah nak memaafkan orang lain, apa penyakit hati dia? Sombong. Sombong ni penyakit hati. Besar juga selain daripada hasad dengki, dia punya pasangannya ialah sombong. Kenapa iblis dia hasad dan dengki? Dia sombong. Sombong dengan apa? Kejadian dia yang lebih baik daripada manusia. Kalau kita ini langsung tidak ada sifat nak memaafkan orang lain, maknanya sombong sangat kita di atas dunia ni. Siapa kita atas dunia ni? Dan selama mana kita nak hidup? Sedangkan Allah memberikan panduan kepada manusia. Nabi sampaikan panduan. Bila seseorang itu putus silaturahim, bergaduh ke, berselisih faham ke, syarat dia 3 hari je. 3 hari je, Yus. 3 hari je. Kau nak bergaduh ke, sampai bertumbuk ke, 3 hari je. 3 hari. Selepas maknanya hari yang ketiga tu, maknanya kedua-dua ni salah seorang mesti menghulurkan salam silaturahim, bermaafan. Ini satu tuntutan. Kalau tidak, dia datang pula satu dosa lagi. Dosa memutuskan silaturahim. Dahlah sombong. Lepas tu putus silaturahim, datang lagi dosa. Berapa banyak dosa nak tanggung? Sanggupkah tubuh badan kita ni dibedal di hari akhirat kelak? Yang terlalu sombong tak nak maafkan orang. Sedangkan Allah mengampunkan hamba dia. Nabi yang ampunkan umat dia. Kita yang kerdil ni sombong benar, tak nak maafkan orang. Amboi, kan? Rugi sangatlah kita kan dengan kesombongan itu. Ustaz. Sebelum tu Ustaz, kalau mereka yang Dua-dua tak nak bermaafan Ustaz. Ego sama ego Ustaz. So kita tak nak bermaafan. Contohlah kalau saya dengan Husaini pun tak nak minta maaf ke saya. Saya pun tak nak minta maaf ke Husaini. Macam mana Ustaz? Adakah dua-dua dia akan mendapat dosa yang sama? Secara umumnya dua-dua dapat dosa lah. Allah. Itu contohnya lah kita Husaini. Siapa yang dulu memutuskan silaturahim, dosa dia berat lagi lah. Lepas tu kedua-dua pula tu tak hendak langsung, katakan. Tambah lagi dosa. Jadi bila nak selesaikan perkara ni, dia perlukan hakam, orang tengah. Kena ada pihak lain yang akan mendamaikan mereka. Itu maknanya adab yang diajar oleh Nabi SAW. Apabila berlaku perselisihan ini, maka datangkan siapa-siapa saja yang menjadi hakam ataupun suluh. Kalau dalam perkahwinan, yang mereka yang mendamaikan. Masya Allah, tabarakallah, satu perkongsian dan penjelasan dan perincian sembang santai kita malam ni Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafizi yang sudi hadir bersama dengan kita Husaini. Tetapi Husaini, mungkin kita nak demand balik kepada penonton anda yang berada di luar sana untuk terus memberi sokongan, memberi semangat ikhlas di Kalam TV dalam program Moral Ilmu. InsyaAllah kita akan datang kita dalam perancangan untuk mengadakan lagi segmen-segmen yang menarik. Husaini? Betul. Dan juga kita ada juga nak sekali lagi remind mana-mana yang nak membeli baju Moral Ilmu. Baju Moral Ilmu. Ni. Cantik baju ni, selesa tau. Boleh DM di Facebook dan juga Instagram dengan harga RM50 termasuk postage. Dan bagi Sabah dan Sarawak, kita tambah RM5 je? Tempat saya lah kalau pergi Sarawak. Kalau member saya ada kat sana, tambah RM5 je, tak ada masalah. Kata kalau bahasa Sarawaknya, tambah RM5 je. RM5 je. Allahu Akbar. Baik, kita juga nak mengalukan lagi kepada mereka yang nak mempromosikan poster NGO ataupun program-program dakwah. Kita mengalu-alukan, yang penting tinggalkan maklumat anda di bawah. Dan juga kita nak berterima kasih kepada penaja kita, Restoran Tingkap. Dah 5 hari berturut-turut, Alhamdulillah, memberi penajaan dengan hidangannya, airnya. Dan saya ingin mengajak semua untuk datang ke Plaza Mara Seremban, Ustaz. Ya. Kita sokonglah usaha-usaha tempatan kita, Ustaz. Memang kita kena support. Ustaz selalu datang. Kalau beli apa situ? Kasut kesihatan. Ada sini. Dekat ni. Meriah kat sini sebenarnya, tuan-tuan. Jadi rebutlah peluang ni sebenarnya. Harga pun berpatutan, insya-Allah. Yang the best, kualiti barang-barang pun terbaik. Datanglah ke Plaza Mara. Dan kepada anda yang nak mempromosikan barang-barang anda, kita juga mengalu-alukan. Ya, jadi mana-mana yang nak mempromosikan boleh je kontak kami di Kalam TV punya platform, di Facebook, Instagram, Twitter, IG dan sebagainya lah. Ya, betul. Dan sebelum kita mengakhiri Moral Ilmu pada malam ini, Ustaz, kita pun dah di hujung rancangan. Esok kita pun nak bersahur, anda pun nak bersahur. Apa kata kita tutup dengan kata-kata hikmah lah. Sebenarnya hati ni dia ibarat kain, Ustaz.
Ya. mudah kotor, mudah terparit dengan kotoran dan juga kita boleh cuci. Itu simple maksudnya. Tetapi sangat-sangat bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Yang penting kita amalkan, sebarkan kalimah la ilaha illallah. Teruskan setia di Moral Ilmu dalam Kalam TV. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang bersama saya dengan Akmal Azlan, Dan saya Usaini dan juga Ustaz Fizi malam ini, insya-Allah. Tetamu-tetamu khas kita akan ada lagi di masa yang akan datang. Yang penting terus setia bersama kami, insya-Allah. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.